Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan kelas hari ini, teacher kenalkan dirilah. Jangan confuse. Okay, sebab sebelum ni kenal sebagai teacher ajar bahasa Inggeris. But this time around, teacher akan ajar awak semua subjek sejarah. Okay, untuk tahun ini, teacher akan ajar 2 kelas untuk subjek sejarah iaitu 5 efektif. Okay, 5 efektif, 4 efektif tahun lepas teacher ajar bahasa Inggeris. Okay, dan 5 dedikasi. 5 dedikasi tahun ini baru teacher ajar bahasa Inggeris. Okay, dan sejarah. Okay, so kita akan belajar sejarah. Jangan confuse. Tapi teacher still akan bahasakan diri sebagai teacher instead of cikgu. Okay, tak apa, abaikan dan risau pasal tu. Okay, sekarang ni teacher nak awak fokus dengan topik kita hari ini iaitu sejarah tahun 4. Kenapa tahun 4 bukan tahun 5? Okay, memandangkan awak semua masih belum lagi dapat buku teks terbaru, so kita akan buat ulang kaji topik tahun 4. Dan hari ini kita akan lihat tajuk 5 iaitu tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Awak ada buku teks kan? Okay, awak boleh buka buku teks awak, pergi ke topik tersebut sebagai rujukan selain daripada mendengar penerangan daripada teacher. Okay, so tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Pertama sekali kita akan lihat definisi maksud definisi tokoh terbilang. Okay, tokoh terbilang ni siapa? Apa? Okay, tokoh terbilang ialah tokoh yang mempunyai keistimewaan dan memberikan sumbangan kepada kegemilangan sesebuah negara dan bangsa. Sumbangannya dikenang sepanjang zaman. Okey, kita nak tengok negara mana ni? Jepun ke? Kan, kita akan lihat negara Malaysia. Atau pada zaman dahulu, sebelum dikenali sebagai Malaysia, kita dikenali sebagai tanah Melayu. Okay, so bangsa apa pula? Itu khususlah macam bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Kita akan lihat nanti. Tapi kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka, mostly bangsa Melayu. Alright. So kita akan lihat ciri-ciri tokoh terbilang. So ada 5 ciri utama iaitu boleh dicontohi, berpengaruh, amanah dan berwibawa, disegani dan dihormati. Biasanya tokoh-tokoh terbilang ni terdiri daripada di kalangan pemimpin utama. Okay, kalau kita lihat buku teks, kalau tengok buku teks sekejap. Okay. Okay. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ada 4 struktur masyarakat. Dan dia dibagi kepada 2 kumpulan yang besar, iaitu kumpulan pertama golongan pemerintah. Golongan pemerintah adalah sultan dan pembesar, manakala golongan yang diperintah adalah rakyat dan hamba. Tapi boleh jadi rakyat, boleh juga jadi pembesar apabila diberikan jawatan oleh sultan. So sultanlah orang yang berkuasa. Awak dah belajar sebelum ni kan, sultan ni asal daripada mana, nama dia semua. Okay, so sebenarnya sebelum mereka dikenali sebagai sultan, mereka adalah raja. So apabila Islam itu datang, so mereka ingin menggunakan gelaran sultan. Okay, kita akan lihat semula di sini. Okey, peranan Sultan Melaka. Okay, kita khususkan kepada Melaka, zaman Melayu Melaka. Okey, di sini Sultan Melaka peranannya adalah berbincang dengan para pembesar bagi melaksanakan sistem pentadbiran yang sistematik, menerima sembah demi mengukuhkan kedaulatan raja, menerima kedatangan pedagang luar bagi memajukan perdagangan di Melaka, menjadi imam semasa sembahyang bagi memartabatkan agama Islam, memanggil ulama ke istana untuk mengajar agama Islam bagi menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Okey, hingga sekarang pun Sultan bertanggungjawab untuk urusan agama. Okey. Zaman dulu kita tak ada Perdana Menteri, tak ada. So Sultan ni dia akan melantik pembesar. Pembesar inilah yang akan membantu pentadbiran sultan tersebut. Okey. Kalau kita lihat di muka surat sebelah tu, peranan pembesar, kita ada 4 pembesar utama. Itu bendahara, laksamana, penghulu bendahari, temenggung. Okay, bendahara
menasihati Sultan. Okey, jadi kita akan lihat dengan lebih detail peranan pembesar utama dalam Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Bendahara dan Laksamana. Okey. Peranan bendahara sebagai penasihat Sultan dalam pentadbiran dan pengurusan Melaka, penasihat pribadi Sultan, pemimpin angkatan perang, ketua diplomat, penjaga keselamatan Sultan, pemangku Sultan ada Sultan Gering atau keluar negara, dan akhir sekali pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. So kat sini kalau kita dapat lihat, bendahara inilah sebenarnya orang yang paling rapat dengan Sultan Melayu Melaka pada ketika itu. Okay, seterusnya peranan Laksamana menjaga keselamatan perairan Melayu Melaka, menjadi utusan atau diplomat, menjadi pengawal pribadi Sultan, menjamin keselamatan pedagang dan yang berdagang di Melaka, melaksanakan perintah Sultan pada bila-bila masa. Okey, poin pertama, perairan. Kenapa perairan? Okey, kalau kita lihat pada zaman dahulu, orang yang datang berdagang, mereka datang dengan kapal. So, perairan Melaka ni boleh dikatakan perairan yang paling sibuk, ramai orang datang berdagang. Sama juga macam mana Islam datang, daripada pedagang-pedagang yang datang berdagang di Melaka. Okey. Sultan, orang yang sangat penting. Okey, seorang sultan adalah orang yang berpandangan jauh, orang yang bertanggungjawab dan orang yang mementingkan perpaduan. Sultan tak bolehlah jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Kalau pentingkan diri sendiri, semua kekayaan negeri dia je yang kaut. So seorang sultan ni mestilah seorang yang berjiwa besar. Dia boleh dia tidak terburu-buru, dia tidak pilih kasih. Dia kena pentingkan perpaduan, sebab orang yang rakyat sendiri adalah dari pelbagai bangsa, datang pula orang yang berdagang daripada pelbagai negara, pelbagai bangsa. So dialah orang yang kena memastikan masyarakat hidup dalam keadaan harmoni. Okey, bendahara sama juga, kena seorang yang bijaksana, jujur dan amanah dan taat setia. Kalau tak setia, habislah sultan tu, kena guling. Okey, Laksamana. Laksamana orang yang mahir ilmu persilatan, orang yang berani, orang yang bijaksana dan taat setia juga. Okey, so Laksamana ni basically kena seorang yang gagah dan berani, supaya orang takut dengan dia. Okey, boleh skip bahagian nilai murni masyarakat Melaka. Kita akan masuk kepada Parame Suara. Okey, kita lihat video ni dulu.
Okey, jadi kita dah lihat sedikit tadi berkenaan Parameswara. Kalau kita lihat di sini, Parameswara memang seorang yang gigih. Dia bukan gigih setakat duduk kat Melaka. Maksudnya sebelum dia sampai Melaka, usaha dia melarikan diri bila dia terancam menunjukkan betapa dia memang seorang yang gigih. Okey. Selain itu kita akan lihat beberapa contoh lain. Kalau kita tengok dalam buku teks awak itu, muka surat 109. Kita ada Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah yang paling famous lah kan. Kalau Sultan tu saya rasa awak ingat lagi tak susunan dia ni? Siapa yang ayah, siapa yang anak ni? Okey, awak boleh baca sumbangan-sumbangan yang dinyatakan dalam buku teks. Okay, maksudnya setiap daripada pembesar ni memang dia ada sumbangan yang besar kepada dia punya kerajaan pada waktu itu, kerajaan Melaka pada waktu itu. Okay, seterusnya okay, so kita tengok muka surat seterusnya sekejap ya. Ini cerita Parameswara tadi kita boleh lihat dalam video macam mana dia bagi nama Melaka. Dia melihat seekor pelanduk putih yang dikejar anjing dan kemudian anjing itu ditendang oleh pelanduk putih itu. Melaka, perkataan Melaka datangnya daripada pokok Melaka di mana kejadian itu berlaku. Nama pokok, kalau boleh baca kisah menurut sejarah Melayu, nama Melaka diberi seperti nama pokok Melaka. Okay, boleh baca kat situ. Kalau kita lihat dalam video juga macam mana Melaka tu boleh jadi tempat perdagangan yang sangat hebat. Okay, kita tengok warisan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Gelaran Sultan, pemerintah Melaka ialah pemerintah pertama yang menggunakan gelaran Sultan. So basically gelaran Sultan ni digunakan selepas kedatangan Islam. Sultan ni, perkataan Sultan ni dari perkataan bahasa Arab. Okay, sistem pentadbiran kerajaan. Pentadbiran bermula daripada kerajaan, negeri, jajahan, mukim dan kampung. Macam sekarang lah kalau awak tengok, negeri Selangor, daerah Seri Kembangan, jajahan Petaling, mukim Petaling. Kalau ada kampung, kampung apa yang ada. Okay. So sistem pentadbiran istana. Parameswara mewujudkan jawatan pembesar, bentara dan biduan kecil. Pembesar bertanggungjawab dalam hal ehwal balai ronseri, bentara menjalankan perintah raja, manakala biduan kecil membawa alat kebesaran raja. Okay, agama Islam bukan agama rasmi sewaktu Kesultanan Melayu Melaka. Dan seterusnya hubungan diplomatik. Kesultanan Melayu Melaka menjalankan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Melayu, Kalinga, China dan Siam. Dan akhir sekali, warisan keagungan Kesultanan Melayu Melaka. So, kalau kita lihat kat sini, banyak sangat benda yang wujud selepas wujudnya kerajaan Melayu Melaka ni. Contoh identiti negara. Warisan Kesultanan Melaka menjadi identiti negara kita. Kalau orang cakap Malaysia, orang cakap Melaka, kalau kita pergi Melaka sendiri pun kita boleh lihat banyak tempat-tempat yang bersejarah. Even kalau pelancong datang ke Malaysia, mereka juga datang ke Melaka untuk melihat sendiri tempat-tempat yang bersejarah. Okay, kalau kita lihat kesetiaan kepada raja dan negara. Okay, konsep inilah yang diterapkan sehingga sekarang. Maksudnya kalau kita tengok dalam rukun negara, prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Permufakatan. Permufakatan ni maksudnya wujudnya perpaduan. So sebagai semua rakyat hormat kepada pemerintah, taat kepada pemerintah,
kita bermuafakat, maksudnya kita sepakat untuk seperti yang pemufakatan tadi, maksudnya kita semua rakyat yang bernaung di bawah sultan tersebut bermuafakat, maksudnya kita taat bila sultan, kita dengar apa sultan cakap. So dari situ wujudlah perpaduan dan keamanan. Melalui undang-undang, keamanan dan kesejahteraan rakyat terjamin. Akhir sekali bertaraf dunia. Ketika itu pencapaian Kesultanan Melaka telah memasyhurkan kedudukan Melaka di mata dunia. Kalau kita lihat bila ramai orang datang berdagang, maksudnya kerajaan Melaka tu selamat. Dia punya pembesar tu telah mengaturkan pemerintahan itu dengan sangat strategik. Dia ada orang yang menjaga keamanan, dia ada orang yang menjaga kewangan, dia ada orang yang menjaga pentadbiran. So bila orang datang, dia orang rasa bagus semua kat sini ni. Maksudnya semua organize. Kalau nak nak berniaga, tak ada gangguan, tak ada lanun, tak ada. So sebab itulah Melaka pada zaman dahulu sangat terkenal sebagai pusat perdagangan. Ramai pedagang-pedagang asing yang datang. Saya rasa itu sahaja untuk minggu ini. Harap dapatlah recall sikit-sikit apa yang awak dah belajar. Kalau ada tambahan sikit-sikit tu, alhamdulillah. I am not the master of this subject, but I'm trying. So hopefully tak ada yang salah, tak ada maklumat yang salah. Okay, itu sahaja untuk minggu ini. I'll see you again next week. Thank you, class. Assalamualaikum.